أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Macam tak ada orang Kelebang Melaka ni. Sayu je dengar bunyi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, bagi memperlihatkan kepada hambanya, yakni Nabi SAW dan umatnya, kan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan kamilah, kata Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang saya mulakan, Tuan Pengerusi Majlis pada program sambutan Majlis Peristiwa Isra' wa Mi'raj yang berusaha Datuk Haji Hassan bin Haji Ismail selaku pengurusi Masjid Kelebang, pengurusi madrasah ataupun surau Muhammad Al-Waliyah, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir surau, para asatizah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada malam ni sihat. Alhamdulillah, nampak ceria orang Melaka. Memang rasa duduk betul di tepi pantai Kelebang, angin sepoi-sepoi bahasa ni, ya. Inilah kelebihan orang Melaka ni sebab kedudukan tepi laut, ya. Yang saya duduk di tengah-tengah kota metropolitan di Kuala Lumpur ni, jarang dapat angin laut macam ni. Alhamdulillah, ya. Ini suatu nikmat juga yang tuan-tuan dapat dan juga boleh berkongsi insya-Allah pada malam ini dalam keadaan udara segar, cuaca pun elok, ya, tak hujan. Dalam keadaan kita pun tenang malam ni, yang tenang pun bertenang, yang tak tenang pun tenang insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ni kehadiran pun nampak orang Melaka hebat. Ya, malam ni tak kurang 7,000 nampak ada tuan-tuan. Itu termasuk
ya, termasuk jin dan malaikat yang datang ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu jadi syukur kita ke hadrat Allah, walaupun kita sudah berada di bulan Sya'ban. Hari ini sudah kita berada 7 hari bulan Sya'ban 1439 Hijri. Sekejap kita baru lagi rasa buat berada dalam bulan Rajab. Pejam celik dah Sya'ban. Pejam celik dah Ramadan. Pejam celik, pejam tak celik, tak sempat raya, meninggal kita macam. Itu makna kata inilah putaran hidup. Semua kita rasa. Hidup pun kita rasa, mati pun kita rasa. Nikmat pun kita rasa, azab pun kita akan rasa. Dunia yang kita ada ini, inilah yang disebut sebagai dunia yang diuji. Allah nak lihat siapa kita semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kita selalu baca surah Al-Mulk. Amalan tiap-tiap malam sebelum tidur untuk bebaskan daripada azab sempit kubur. Amalkan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai habis 30 ayat, insya-Allah. Dalam hadis menyebut mudah-mudahan ringan ataupun bebas daripada azab siksaan kubur. Maka dunia Allah nak uji, dan kalau siapa yang kuat amal dan ibadah mereka, maka syurgalah yang diberi kurniaan yang terbesar, nikmat di akhirat kelak. Mudah-mudahan ya kita dapat lepasi ujian dunia yang banyak hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, saya baru sampai, baru balik daripada Palestin. Bulan 3 saya pergi, bulan 4 ni pun saya pergi bawa jemaah rombongan. Baru 2 hari ikut. Sampai malam, pagi besok dah ada program. Subuh, duha, malam, 3 tempat. Jet lag tak hilang lagi. Letih usah ceritalah. Ya. Sambung pula hari ni, hari kedua. Pagi tadi subuh, duha, forum perdana di Kelang. Malam ni pula di Melaka. Besok sambung pula lagi duha. Malam besok di Batu Gajah pula Perak. Balik pula di Kuala Lumpur. Kemudian hari Rabu Khamis balik pula ke Ipoh Perak. Kemudian hari Sabtu Ahad Isnin dah ke Terengganu pula. Itulah nak ceritanya perjalanan sebagai ataupun kehidupan sebagai seorang pendakwah dai ini macam tu. Dia tak boleh duduk diam. Dia tak boleh duduk rumah macam tu, dia tak boleh. Kalau duduk tak buat apa, rasa macam orang bodoh je, pahal aku ni. Macam bingung aja. Dia tak boleh. Macam kita dah biasa bercakap, tak bercakap, rasa demam cikungunya pula dia buat. Itu. Mesti nak bercakap. Kita dah biasa bekerja, tiba-tiba pencen 60. Tak jadi. Pagi bangun biasa nak pergi kerja, nak pergi pejabat, cuba tanya orang yang baru pencen, mesti dia masih lagi ya suasana bekerja. Pagi bangun awal sebelum subuh, silap hari bulan pakai uniform nak pergi pejabat. Bang ke mana tu? Nak pergi pejabat. Bukan ke pencen ke dah bang? Nampak? Jangan buat hal bang. Ke nak meninggal orang tua ni, buang tebiat. Itu nak sebutnya ya. Dah biasa bekerja macam tu lah. Makna kata, kalau kita pun begitu, dah biasa hubungan kita dengan Allah dan biasa kita berselawat dengan Nabi, tak putus, tak berhenti. Bayangkan kalau kita sehari tak semayang, agak-agak macam diri kita. Jadi orang ke ataupun beruang, tuan-tuan. Biasa dah pagi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan Kedah punya azan, Mekah. Wih. Biasa bangun, tiba-tiba pagi tu berdengkur. Bang, tak bangun ke surau, tak pergi masjid ke? Cuti hari ni yang. Cuti kata suami.
nak meninggal dalam orang tua ni. Ingatkan meninggal dalam iman, jangan buat hal. Tu contoh. Biasa bangun pagi everyday, early bird pun tak bangun, kita pun dah bangun. Sebab nak ke surau ni. Tiba-tiba hari tu buat tak tahu je, tak maunya. Dah biasa, maknanya itulah amalan yang kita nak bawa untuk akhirat besok. Ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian. Sebab kita ni semua bukan orang lain. Kita ni semua sama je. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jadi paparok sekejap Ramli Syarif. Kita ni semua sama, adik-adik yang sekolah tahfiz, ibu-ibu, tuan-tuan, semua, saya pun sama. Tak ada yang beza, kecuali di mana perbezaan kita. Cara hidup kita yang kita nak bawa tadi, yang kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sama. Tidur sama, pakaian sama, mandi sama, gosok gigi sama, tapi cara yang berbeza. Sunnah Nabi bagaimana, yang fardu, yang wajib kita dahulukan, yang tu yang kita kena buat. Sebab ada orang yang bangun tapi tak mandi, tak semayang. Tapi kita bangun pagi, mandi, kita semayang. Itu perbezaan, itu cara hidup masing-masing. Sebab bagi orang yang hidup dengan cara beriman, takwa, berbeza. Ibu sekalian, sebab ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga beramal dengan amalan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang yang tadi hidup dia tak ada ingatan kepada Allah, dia tak kira peduli apa azan ke qamat, dia tak kira salatu khairum minan naum, semayang lebih baik daripada tidur, kata Pak Bilal muazzin. Kamai sedap lagi, kan muazzin kampung. Muazzin Bilal pun muda, baru 22, 23, still sweet young man. Tengok dia punya suara tadi. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Kalau yang dah 98, kita dengar pun tidur balik. Apa benda? Macam bunyi menguap. Ada yang muda sikit, 89. Dah bunyi kuat-kuat pula. Sampai cicak pun terkejun terus daripada siling. Sebab kampung mana ada dah Bilal muazzin yang muda, tidak. Tak kira kalau di kampung, tuan-tuan, ya Allah. Semua pakat dah umur macam tu. 98, 89. Imam pun dah 79. Setahun lagi nak 80. Jiran tan laji na ngam-ngam. Dah bunyi ngam-ngam. Yo, bukan di sini, di Zimbabwe. Kadang wirid dalam bulan Ramadan kan tarawih, yang selang daripada selawat setiap rakaat. Subhanalakal ma'bud, subhanalakal mawjud, subhanalakal la ilaha illa anta, butuh abadah. Tak apa benda lah Bilal. Bilal tu apa benar dah. Doa imam pula, doa imam hamdan hamidin tarik, la ilaha illallah. Bunyi hamdan hamidin tarik je. Ingat doa cak toning apa benda? Imam pelan-pelan imam doa. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ini hamdan hamidin tarik. Yang pelik makmum amin. Tak apa benda lah doa imam dia amin juga. Tu yang cerita je. Kunut Allahumma ni mendik. Apa ni mendik? Lori terbalik. Sebelum lori terbalik pun ada kunut.
Pun apa benda lah awak cakap lu. Ini tak sebut Allahu Rabbi ya. Itu yang kita syukurlah. Di sini imam nampak muda-muda, anak-anak kita tahfiz 30 juzuk Quran, insya-Allah mudahan. Ini semua, inilah suasana cara hidup yang kita sudah letakkan di hadapan kita. Betul dah, hari ini dan saat ini road to paradise, jalan kita nak menuju ke syurga yang di hadapan kita. Satu lagi biasa kita dengar bola, road to Wembley. Tu dulu London Stadium Wembley. Kan kita kata road to Wembley, road to Jannah, road to paradise. Tapi bukanlah perkara yang mudah tuan-tuan sekalian. Yang dikatakan tadi nak masuk ke dalam syurga bukan suatu perkara yang mudah. Dan bukanlah kata susah. Apabila ada kemahuan, ini kita ada kemahuan. Seumpama yang tuan-tuan dan puan-puan hadir nih malam ni. Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menjalani satu jalan menuntut ilmu, maka kata Nabi, Allah akan mempermudahkan dia satu jalan untuk menuju ke syurganya. Datang hadir. Bukan senang tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh datang majlis ilmu ni. Saya dah 20 tahun lebih, 20 tahun dah pengalaman dalam dakwah. Saya bekerja di Lembaga Zakat Selangor 15 tahun sebagai ketua unit dakwah di Lembaga Zakat Selangor, bergelumang dengan ibadat zakat, sama ada kutipan zakat, pengagihan zakat. Orang yang bayar zakat disebut muzaki, yang menerima zakat dikira sebagai mustahik zakat. Dua-dua karakter dah, orang kata dah masak dah ya. Orang yang bayar zakat macam ni jenis orang. Orang yang nak minta duit zakat macam ni. Kemudian ya, 20 tahun lebih masuk TV, keluar TV, masuk radio, keluar radio, dalam negeri, luar negara berdakwah. Sama ada bab ibadah, solat, zakat dan majlis ilmu ni, inilah yang kita sedang lihat. Kebanyakan yang melaksanakan ibadah, amal yang soleh, yang nak duduk di masjid ni, kebanyakannya ya, yang kita lah sebagai bakal-bakal jenazah yang ramai. Ini nak sebutnya ramai yang dah usia bakal-bakal jenazah yang buat ibadah. Nak sebut kita lah bakal jenazah ni. Maknanya anak-anak muda ni cukup susah lihat baik ibadat, baik amal apa pun, termasuk majlis ilmu. Malam ni alhamdulillah nampak anak muda, anak-anak kita yang tahfiz boleh datang. Tapi tengoklah remaja kita, ingat senang ke tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau tak difikirkan soal akhirat, yang dikatakan dunia diuji ni, syurga dinikmati, syurga ni akhirat, kalau tak renung menung tenung nasib di akhirat, pakat-pakat dunia inilah yang menjadi suatu kehidupan seolah-olahnya kita menongkat langit, tak akan mati, takut dengan kematian. Tapi bila renung menung dan tenung nasib di akhirat, ungu pula menyanyikan lagu, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Lebih tuan-tuan kena bayar lah. Kan senang sampai nak kentut nyanyi ni. Beneran jenuh buasir. Tu ni ungu ni anak muda yang nyanyi ni. Dia nak ajak anak-anak muda supaya mari kita ingat mati. Jangan rasa yang muda tak mati-mati, yang tua jangan ingat lambat lagi. Semua akan rasa suatu keadaan
yang disebut sakaratul maut. Habis tu, kalau dah kita tahu semua ni kita akan mati, apa kita punya preparation, apa kita punya persediaan, persiapan dan bekalan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Dalam surah Al-Hasyri ayat 18, Allah menyebut, what is your preparation as yourself. Cakap jauh sikit. Makna dia apa dia? Setiap jiwa diri tanya dia, diri kita lah semua. James Bond kata tomorrow never die, tapi kita jawab as a Muslim, but you must die. Faham ke tidak orang Melaka? Faham kan? Faham tak? Hebat orang Melaka boleh speaking London tu. Alhamdulillah. Ni nak sebut, nobody, tak ada orang, tak ada setiap manusia yang boleh kata aku akan hidup selama-lamanya. Hey brother, nak sebut brother pula. Mung siapa dia? Fir'aun 500 tahun akhirnya mati. Allah hina kematian, ditelan oleh air je laut merah. 500 tahun Fir'aun tu, kira sampai peringkat Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Oh, mendabik dada. Istidraj yang Allah bagi, nikmat kaya, mewah, duit dihimpun. Diriwayatkan kunci nak buka gudang kekayaan harta Fir'aun menggunakan khidmat 80 ekor kuda. Tu kunci yang nak buka bilik peti besi gudang yang duit. La ilaha illallah. Masya Allah tuan-tuan. Sampai tak pernah sakit Fir'aun. Tu saya kata sakit menggaru ketiak pun tidak. Allah bagi dalam bentuk istidraj, nikmat kaya tapi balas kufur kepada Allah. Ingat, itu pengajaran. Dunia Allah uji, bagi sikit kekayaan. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja. Mana milik kita? Tu kata kumpulan Rabbani tu. Mana ada milik kita? Semua Allah yang punya, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebab itu Abang Iwan Dangdut, ya, Abang Iwan Dangdut dendangkan lagu yang azan tidak boleh nyanyi. Lepas azan kita nyanyi balik. Tidak terkejut pula orang masjid Pahal Madrasah Muhammad Al-Waliyah dijemput Mas Idayu ke pula kan? Bukan Mas Idayu, Mas Halim Din. Itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Minum dulu, bagi basah tekak baru nyanyi balik insya-Allah lepas ni. Bila kita lihat hidup yang Allah berikan, hidup yang sementara, saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian semua sementara, temporary, tak ada yang kekal. Tetapi Allah sebut dalam Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia yang utama, apa dia, akhirat yang utama, dan akhirat itu yang baqa, yang kekal. Makna kata apa dia? Kita sekarang sedang berusaha buat persiapan, persediaan nak duduk di negeri akhirat. Macam mana kita baru habis daripada belajar first degree, ambil bachelor, kemudian bekerja, dapat kerja cikgu, mula fikir soal nak nikah, nak kahwin, kemudian nak beli rumah. Nampak? Waktu ni kita punya persiapan ni. Aku nak kahwin, bukan hari ni senang nak kahwin, kurang-kurang pun 20-30 ribu. Dulu tak apa, yang kahwin tahun 90 dulu boleh lagi, hantaran 5 ribu boleh lagi lah. Tahun 80 dulu 3 ribu. Sekarang ada pula rate ni doktor, PhD, ni master, ni first degree.
Oh, lain. Kalau PhD sampai cecah 30,000 itu hantaran sahaja, tak masuk kos catering macam-macam ni, makan apa benda. Kurang-kurang pun 50,000. Bayangkan 50,000 tu tak tentu lagi berapa hari boleh tahan perkahwinan. Ada yang ada seminggu, ada yang setahun. Macam-macam ujian dalam perkahwinan. Persiapan yang disebutkan tadi ni, nampak? Begitu juga kita nak raya dah ni, kan? Ni dah ramai dah orang Melaka dah habis dah. Ya, gulatis ke apa benda ke jekyll, habis dah borong. Tu saya tanya, baju dah beli ke tidak ustaz? Bulan Jamadil Awal dah selesai dah. Wih. Jamadil Awal belum Rejab, dah habis dah shopping. Baguslah, sebab dia kata senang besok nak Ramadan. Masuk je awal Ramadan terus. Oh, dia tekan terus gear 3. Laju terus. Tak gaduh dah nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang bunyi malas. Diterus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sebab persiapan awal lagi dah buat. Itu hikmah dia. Tapi ada yang lewat. Yang ni masalah. Tak buat apa lagi. Tiba-tiba minggu kedua tarawih, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina dzukhrina anta maulana Muhammad. Jom balik. Itu lagi seronok. Jom balik. Oh, nak beli baju raya. Memang hantu raya sungguh. Itu ni yang kita kata tadi ni. Ada yang dah buat persiapan raya, berkobar-kobar nak raya, semua ada persiapan persediaan. Tapi bila menung balik tadi, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Nak mati ni, nak duduk di hari kiamat dan akhirat. Bayangkan, sampai sekarang ada yang masih lagi tidak mengenal Allah dan tak kenal siapa dia Nabi SAW. Ketika mana Nabi sebut muttaji'an id atanin atin faqad atanin Jibril. Ketika itu waktu malamnya, lebih kurang waktu Isya', didatangi oleh malaikat Jibril bawa seekor binatang, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Nabi kata, aku lihat di hadapan aku setelah proses pembelahan dada berlaku, fasyaqqa min qisi ila sya'ratihi fastakhraja qalbi faghusila qalbi min ma'ul zamzam thumma husya thumma u'id. Dikeluarkan hati jantung Nabi, dibasuh dengan air Zamzam, dimasukkan balik, dan sebelum ditelangkupkan, ilmu, iman dan hikmah Allah masukkan di situ, dan Nabi sudah bersedia untuk diperjalankan. Ku nampak depan aku, kata Nabi, binatang yang bernama buraq. Warnanya putih, tinggi sikit daripada himar keldai, dan rendah sikit daripada baral. Baral ni kacukan kuda dan keldai. Selangkah buraq melangkah, kata Rasulullah, sejauh mata memandang. Ini kenderaan bukan Merc, bukan BM, bukan Bentley, bukan Ferrari. Kenderaan ni lebih laju daripada kelajuan cahaya. Barqun ni kilat. Tak ada orang boleh buat teknologi yang boleh lawan kelajuan cahaya ataupun kilat. Dengan izin Allah, Allah cipta satu kenderaan buraq daripada syurga. Jibril ambil. Jibril beritahu kepada buraq, wahai buraq, belakang engkau bakal ditunggangi, dinaiki oleh seorang manusia yang azim. Nama yang disebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Macam orang Melaka boleh hafal.
Entahlah ustaz, mau demam cikungunya kami nak ngapal. Ini nak sebut. Apa reaksi Buraq? Buraq dengar saja, baru nama, belum tengok tubuh badan, baru dengar nama. Huwa Muhammad, huwa khatimun nubuwwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna dia Muhammad. Baru dengar, kata orang utara Kedah, baru dengar nama Muhammad, Buraq ni melompat-lompat, terkinja-kinja. Bukan break dance, bukan Mas Idayu golek apa dia, bukan Mas Idayu dangdut, bukan Ratu Dangdut Indonesia Inul Daratista golek gerudi. Itu nak sebut saja, buat tambahan sikit. Ni terkinja, melompat, makna excited, teruja, dah tak sabar. Belakang dia nak dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Betapa Buraq ini mengenali sayang, cinta, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Sayangnya hari ini tuan-tuan, bila orang dengar nama Muhammad Rasulullah, tak ada apa-apa yang dia rasa di dalam hati jiwa. Nahnu ma'inda tahassus, mati rasa, mandul perasaan. Saya ulang balik, nahnu ma'inda tahassus, jenis orang ni kami mati rasa, mandul perasaan. Rasa mati, perasaan mandul. Ni tak ada apa dah. Dengan Nabi ni sebutlah banyak kali, Tuhan ni sebutlah banyak kali. Dia tak ada apa dah. Sedangkan dalam Quran sebut dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat yang kedua. Sifat kata Allah orang mukmin yang beriman termasuk dalam perkara Isra wa Mi'raj. Apabila mereka dengar nama Allah, hati mereka gentar, takut. Idza dzukirallah, apabila diingatkan tadi nama Allah, azan tadi, bila hati depa ni, dia yang katakan ada rasa, dia rasa gentar. Takutlah ya Allah, alif lam lam ha. Alif lam lam ha bukan hanya ejaan alif lam lam ha, ada isinya di situ. Yang sama pun dia, yang maha mendengar, yang basar pun dia, yang maha melihat, yang ilmu, yang pengetahuan pun dia, yang disebut iradah, kehendak dia pun dia, kemudian qudrah, yang berkuasa pun dia. Semuanya itu daripada alif lam lam ha, lafaz jalalah yang disebut, yang keagungan Allah gentar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, lalu disebut wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, naik iman mereka. Ni yang kita nak bawa pengajaran ibrah peristiwa Isra wa Mi'raj. Bila kita dengar nama Nabi tadi, iman tak? Ya, iman kepada Rasul. Ya, ayat Al-Quran sebut ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 nama Muhammad disebut. Maka kita dengar tu, Muhammad bukanlah bapa seorang lelaki di kalangan kamu kata Allah, kan tetapi adalah Rasul itu, Muhammad itu adalah as a messenger, Rasul utusan aku kata Allah, dan penamat siri Nabi Rasul yang diutuskan di atas dunia ini. Orang yang baca ayat ni naik iman. Tapi kalau kita tak ingat Allah, tak baca Quran, macam mana agak-agak? Duk hari-hari itulah diulang, hiburan tak habis-habis, hiburan tak habis-habis. Kalah langsung tak boleh hiburan, sekali-sekali boleh. Jangan sampai dilalaikan dengan hiburan itu sahaja. Ni sampai azan berkumandang masih lagi dengan karaoke. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semu. Geli bulu ketiak dengar. Tu
azan tu. Duk jujurlah sayang apa benda lagi. Orang tengah berjanji marhaban, dia duduk di rumah. Leher. Leher patah leher. Apa benda lah awak cakap lu. Kau lah nak nyanyi Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Nak jatuh ke pula meja ni? Risau pula ni. Dengan saya pula jatuh ni. Anak ceritanya, tak salah nak menyanyi sesekali. Ulanglah dengan lagu yang boleh naikkan iman. Ini itulah diulang. Tak rasa ke yang kita ni semua nak mati? Balik tadi, persiapan, persediaan. Itu nak sebut. Ni belum start, baru mukadimah. Start lewat sikit pukul 9. Boleh ya? Boleh sesekali datang. Ni bukan selalu ni. Ni pertama kali di Kelebang ni kan. InsyaAllah malam ni kita habis sehingga pukul 12 tengah malam insyaAllah. Lewat sikit insya. Makan pun lewat. Macam boleh ya? Boleh, saya tak boleh. Perut pun dah lapar ni. Sikit lagi nak berhenti ni. Tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita ambil sikit-sikit masuk Isra' Mi'raj. Makna kata apa dia? Nabi ketika itu diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, bukan berjalan kaki ya. Tak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, jauh daripada Mekah nak ke Palestin. Kalau naik unta 1 bulan tempoh lama. Sebulan. Bayangkan Ibnu Battuta, seorang warga negara Maghribi Maroko, dia adalah Muslim traveller ataupun disebut dalam bahasa Melayunya ya, pengembara Muslim. Dia menjelajah 44 buah negara seluruh dunia dalam tempoh 39 tahun. Bayangkan 39 tahun dia jelajah, tak ada flight, heli pun tak ada, petah lagi private jet. Tak ada. Dengan itulah kaki rijlun ke sana ke sini, tempohnya tadi 39 tahun, sebanyak 44 buah negara. Ibnu Battuta, siapa yang pergi Morocco Maghribi kan tengok tempat lahirnya, dan juga di situ dia dimakamkan, dikuburkan. Sejarah Ibnu Battuta, ada buku dia, pengembara Muslim, bacalah. Hebat. Nabi kalau nak jalan kaki unta daripada Mekah ke Palestin 1 bulan, tapi perjalanan tak sampai pun 1 malam, hanya 1 juzuk daripada 1 malam, dan Nabi turun. Ini adalah suatu peristiwa yang takjub. Kita tak boleh kata mustahil ke ustaz. Tak. Apa yang nak mustahil? Apa yang mustahilnya, tuan-tuan sekalian? Peristiwa yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim waktu Namrud, Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api yang membakar Nabi Ibrahim tiba-tiba sejuk dan selamat Nabi Ibrahim daripada terbakar. Ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Nabi Allah Yunus, Bani Israel yang dah pergi Palestin, tahulah. Kita dah pergi ke Hull City. Di situ Nabi Allah Yunus dakwahkan tak kurang 100,000 umat dia. Selama lebih kurang setahun lebih. Apakah daya? Umatnya tak menerima, sikit sangat yang beriman. Akhirnya merungut. Macam orang tak pedulikan aku, kata Nabi Yunus. Lalu ditelan oleh ikan nun selama lebih kurang 40 days 40 night, 40 hari 40 malam. Dahlah dalam perut ikan, gelap, malam pula lagi, berapa kali gelap, tapi tak jadi ulat dan tak jadi tai di dalam ikan. Allah pelihara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah tasbih Nabi Allah Yunus, berada dalam perut ikan, dengan izin Allah keluar semula, tak mati. Hadirin sekalian, 40 hari 40 malam duduk dalam perut ikan dan tak jadi tai pun. Ini semua Allah pelihara. Bukan impossible, but possible. Dan begitu juga apa yang berlaku ke atas 7 pemuda Ashabul Kahfi yang kita acap kali
malam Jumaat ataupun pagi Jumaat, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Ayat yang ke-9 surah Al-Kahfi dan sampai ayat yang ke-26 Allah cerita panjang tentang pemuda Ashabul Kahfi. Am hasibta anna Ashabul Kahfi wal Raqim kanu min ayatina ajaba. Allah sebut dalam Quran, adakah kamu menyangka yang kami nak ceritakan pemuda Kahfi 7 orang ini dan Ar-Raqim, anjing yang namanya anjing Qitmir itu, kanu min ayatina ajaba, sesungguhnya wahai Muhammad, inilah tanda-tanda kuasa aku yang ajaba, yang menakjubkan. Dan dalam surah Kahfi itu juga Allah sebut berapa lama ditidurkan di dalam gua Kahfi pemuda Kahfi dengan anjing, selama 309 tahun. Sedar bangun macam baru separuh hari sahaja tidur. Adakah impossible? No, but possible. Tak mustahil bagi Allah. Nampak tak? Nampak macam lama 309 tahun, sedar-sedar macam baru separuh hari sahaja. Bagaimana Dajjal yang disebut di dalam hadis Tamim Ad-Dari, hadis sahih riwayat Muslim. Dajjal yang Allah jadikan sejak daripada zaman Nabi Allah Sulaiman dah ada dah Dajjal. Cuma diikat, dirantai di satu tempat, kita tak tahu di mana, dan dia akan keluar menjadi tanda besar hari kiamat. Apa makan Dajjal? Wallahu a'lam. Macam mana hidup? Wallahu a'lam. Sudah ada Dajjal dicipta. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Di dalam surah Al-Anbiya Allah sebut pada ayat yang ke-96 cerita Ya'juj wa Ma'juj. Qalu ya Dzal Qarnain in Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan an taj'al bainana wa bainahum sadda. Kata Allah, kaum yang ketika itu diazab, dizalimi oleh kumpulan Ya'juj wa Ma'juj. Dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebut Ya'juj daripada suku bangsa Tatar, Ma'juj daripada suku bangsa Mongol yang hidup mereka di utara Asia, di antara Tibet dan juga negara China. Dan pendapat yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Ya'juj wa Ma'juj dia bukan dua, ya, dia bukan dua orang. Ya'juj bangsa ramai, Ma'juj pun bangsa ramai. Dan dia dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada suku bangsa daripada keturunan Nabi Allah Nuh AS, anaknya yang bernama Yafid bin Nuh. Keturunan Ya'juj wa Ma'juj daripada Yafid bin Nuh. Dan mereka sudah ada di zaman Iskandar Zulkarnain ataupun disebut Alexander the Great. Dan waktu inilah Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain membantu tolong, di mana umatnya ketika itu diazab, dizalimi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni bukan macam kita punya orang. Dia orang juga, tapi jenis makan, ya, jenis benda bisa, kaca, paku, jenis tajam ni, besi, itu makanan dia. Pelik. Memang pelik. Itu Allah jadikan. Dan memang mereka ni hidupnya mengganas. Hidup mereka mengganas. Bila mana kata kaumnya ketika itu, wahai Zulkarnain, Zulkarnain ni pahlawan, panglima hebat, tolonglah kami, kalau perlu kami kutip duit bagi pada hang, kemudian ya, buatlah sesuatu perlindungan, benteng ataupun sadar, macam kita kata tembok dinding dengan kami di antara Ya'juj wa Ma'juj. Baik, kata Iskandar Zulkarnain, tak payah bagi duit pada aku, cuma aku minta dalam Quran sebut atuni zubaral hadid. Atuni zubaral hadid, kamu cari ketulan-ketulan hadid, yakni besi, dan aku akan leburkan, lalu aku akan buat tembok dinding yang daripada hadid besi di antara kamu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka berlakulah tembok yang disebutkan tadi, di antara yang katakan tembok tu pendinding antara golongan Ya'juj wa Ma'juj yang sedang mengganas dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Dan sampai hari ini Ya'juj wa Ma'juj masih lagi hidup. Bayangkan berapa ratus ribu tahun, tapi masih lagi hidup, tuan-tuan sekalian. Kuasa Allah, apa yang mustahil.
Sampai hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sebut, ya, sesungguhnya aku nak beritahu padamu wahai sahabat, wahai isteriku Zainab binti Jahsy, ya, aku nak bagi tahu, yakni tembok Ya'juj wa Ma'juj sudah terbuka. Nabi buat macam ni lubang macam ni, makna kata Ya'juj wa Ma'juj semakin hampir mahu keluar daripada tempat mereka yang disebut tadi sadar, tembok dinding. Semakin hampir dah. Kajian yang mereka dengar di bawah bumi, tempat dia di antara dua pergunungan di utara Asia, di bawah negara Rusia, antara Tibet dengan China. Mereka dah dengar di dalam bumi pergerakan bunyi. Allahu Akbar. Takut. Kalau sekira Ya'juj wa Ma'juj keluar, semakin hampirlah Dajjal pun akan keluar, dibebaskan, menjadi tanda kiamat besar. Tu yang sampai ke Palestin, Ya'juj wa Ma'juj akan round nak rosakkan orang yang beriman, ya, dan akan minum daripada air tasik Galili. Dalam hadis Tamim Ad-Dari, bila mana disebut Tamim kepada Rasulullah, ya, kami 30 orang ni terdampar di satu pulau. Ketika mana ombak lambung kami, maka kami terdampar di situ, bertemu dengan satu makhluk yang berbulu. Hadis sahih Nabi sebut. Dan hampir pasti kami tak kenal jantan ataupun betina makhluk ni. Berbulu badan. Dan tanya, "Who are you?" Siapa kamu? Maka jawabnya, "Aku Al-Jassasah." Macam Al-Jassasah ni macam Bigfoot. Yang kata besar berbulu. Sebelum lanjutnya bercakap, Al-Jassasah kata, "Kamu pergi di sana, ada satu makhluk, kamu interview dia pula." Pergilah 30 orang ni bersama dengan Tamim Ad-Dari. Maka jumpalah satu makhluk yang cukup besar. Dia punya peha sahaja sampai labuhnya ke kaki. Bayangkan macam mana nak sebut besarnya Dajjal ni. Belum lagi selesai tanya, "Siapa kamu?" Dajjal kata, "Aku nak tanya kamu dulu. Daripada mana kamu datang? Kamu kenal tak Nabi Al-Amin?" Maka jawab 30 orang ni termasuk Tamim Ad-Dari. Maka, "Ya, kami daripada Nabi SAW, Nabi Al-Amin. Aku nak tanya lagi soalan pada kamu, ya, kamu dah tengok dah tasik Galili yang berada di Tel Aviv, yang berada di Palestin, Israel?" "Ya." "Masih lagi airnya ada?" "Ya, masih lagi airnya ada." Baik, yang kedua soalan, aku nak tanya kamu lagi, adakah ladang kurma bisan kamu tengok masih berbuah?" "Ya, masih lagi berbuah." Nampak tak soalan dia tanya? Apa sebab? Oh, nak kait Isra' Mi'raj. Rupa-rupanya Dajjal ni besok ni akan, ya, berada di bumi Palestin, yang mana tempat yang dia akan berada di situ ialah di Tel Aviv. Dajjal ni, sebab itu disebut Yahudi ni sinonim dengan kejahatan, sinonim dengan kemungkaran, jahat si Dajjal Yahudi. Pagi semalam, pagi kemarin, satu berita yang kita terima, Allah sedih, tragedi tembakan ke atas seorang yang bergelar Dr. Fadhi Al-Ba'sh, warga negara Gaza, Palestin. Seorang yang memegang degree Bachelor Electrical Engineering, Mechanical Engineering. Dia pakar dalam bab roket dan seumpama dengannya, dan sedang menghabiskan PhD-nya di UIA, belajar lagi dan jadi pensyarah sambilan di UniKL dan sebagainya. Muda lagi. Sian. Nampak siapa punya kerja yang menembak waktu subuh, yang kata Dr. Fadhi keluar daripada rumah nak menuju ke surau nak semayang subuh. Tak lain tak bukan, berita dalam radio petang tadi menyebut ini adalah kerja intelijen Mossad Yahudi laknatullah alaihim. Kerja jahat Yahudi sudah ada di Malaysia, sudah wujud mereka di Malaysia. Nampak? Mereka upah ni, kamu tembak dia sampai tak bernyawa. Berapa das? 10 das tembakan, 2 das tembakan di kepala daripada belakang tembus ke depan, dan 8 das tembakan kena pada badannya, mati serta-merta di situ. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa punya kerja?
Sebab mereka takut wujudnya warga Palestin, lebih-lebih lagi yang lahir di Gaza, bakal yang boleh tahu, yang kenal nun jet, kemudian roket, nun ruang angkasa. Yang ni yang Yahudi cukup takut. Dan kalau kita pergi sebagai pelancong, mereka tak takut. Takat jadi penziarah je, tak ada hal. Tak bawa bom, tak bawa senjata, tak ada hal. Tapi kalau mereka ada dapat berita orang Palestin yang Muslim belajar yang lebih daripada teknologi mereka, siap, mereka akan follow di mana sahaja kita berada. Tu bukan sehari punya kerja. Mereka ikut tu dah berbulan-bulan tu. Mereka tengok waktu bila dia keluar, waktu bila dia balik, dan bila waktu yang time cantik, keliling tak ada orang, time cantik subuh, pang, 10 dah tembakan, mati di situ. Mudah-mudahan dia mati sebagai seorang syuhada, insya-Allah tuan-tuan. 3 orang anak kecil lagi, balu seorang, comel pula orang Palestin. Allahu Rabbi. Nak sebut ni hari ni Yahudi ni jahat ni yang kata Dajjal ni di depan, Yahudi di belakang. Tasik Galili tadi, apa sebab Dajjal tanya macam tu? Kerana apa dia? Bila mana air Tasik Galili itu semakin kering, dalam hadis Nabi menyebut semakin hampir Dajjal akan dibunuh oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Oh, itu kisahnya. Patutlah Dajjal tanya tadi, adakah air Tasik Galili sudah kering? Belum, masih lagi banyak. Keluasan dia 21 km Tasik Galili, dan dalam dia 141 kaki. Tu air dia punya isi padu dia dalam 141 kaki. 100 kaki tu dalam tu. Inilah Tasik ni yang diguna oleh orang Israel Yahudi sebagai sumber air mentah, mandi, minum. Ini juga disebut sebagai makna simbolik. Ya'juj wa Ma'juj itu juga disandarkan kepada Yahudi yang menggunakan air Tasik Galili sampai kering. Sampai kering. Tahun lepas memang dah kering dah, susut. Air Tasik Galili itu dah susut, tak macam dulu. Sebab mereka guna habis. Jana air ke seluruh Israel. Jahat tak jahat Yahudi yang berada di Palestin. Maka bila mana tahun lepas ada upacara macam bumuh Malaysia jugalah, dengan buah kelapa ke, dengan teropong ke, apa benda macam tu lah. Mereka buat upacara dekat Tasik Galili, tiup benda agar hujan turun. Tengok-tengok hujan tak turun, sudah pahal ni. Ini nak cerita Yahudi takut kalau sekiranya air Tasik Galili tu kering, Yahudi ni semakin dekat nak dibunuh oleh orang Islam. Tu yang kata Yahudi ni, mereka baca hadis, mereka tahu. Dan ladang kurma bisan tadi, disitulah nanti akhirnya Dajjal akan singgah dan akan makan buah kurma di ladang bisan. Pandai pula Dajjal makan buah kurma. Ingat kita je. Nampak? Tu yang dia tanya, masih lagi berbuah? Ya. Makna kalau tak berbuah, semakin hampir nyawa Dajjal nak dibunuh oleh Nabi Isa. Dan satu lagi, pokok yang dinamakan pokok gharqad. Dalam hadis sahih menyebut seluruh makhluk yang ada pada waktu itu, baik batu dan juga pokok-pokok, akan bersuara. Allah izinkan. Waktu ni perang antara kafir dan juga Muslim. Di mana? Baitul Maqdis, di Palestin. Maka ketika itu Nabi kata, pokok batu semua bercakap, ya ibadur rahman, belakang aku ada Yahudi, tangkap bunuh. Ya ibadur rahman, belakang aku ada Yahudi, tangkap bunuh. Illa syajarah gharqad, melainkan pokok gharqad. Pokok ni sahaja yang tak bercakap, dialah yang lindung Yahudi. Tu yang kalau pergi Palestin, tuan-tuan perempuan sekalian, jangan pergi patah ranting gharqad nak tanam belakang rumah di Melaka. Tak ada kerja, kita kata. Tak ada manfaat tanam pokok gharqad di Malaysia. Ni nak sebut ni, di Palestin ni cukup banyak pokok gharqad ditanam oleh pokok Yahudi. Sebab mereka tahu pokok ni saja yang tak bersuara, yang lain semua bersuara.
pokok rambutan, pokok durian, ya, pokok buah langsat, buah kedondong, ya, semua. Ya, semua pokok petai, jerin, saya semua duk cakap belakang kau ada Yahudi bunuh, belakang kau ada Yahudi bunuh. Oh, sampai macam tu. Di mana ni? Di Palestin, bukan di Malaysia, di Palestin. Tu yang katakan Nabi berada di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, alladhi barakna haulah, tempat yang cukup berkat sekelilingnya adalah suatu tempat yang barakah. Ni kata tempat ni adalah tempat lahirnya para Nabi Rasul Bani Israel, ataupun yang lahir daripada luar tapi meninggal wafat mereka di Palestin. Ada yang lahir di Palestin meninggal di luar, termasuklah Nabi Allah Yusuf, Yaqub, termasuklah Nabi Ibrahim, Ishaq, termasuklah Nabi Allah Yunus, termasuklah Nabi Musa, Isa. Nabi Bani Israel semua tumpu di Palestin. Tuan, ibu-ibu sekalian, seronok. Ya, siapa nak pergi Palestin insya-Allah bulan Oktober 10 ni, yang ada duit. Bila lagi nak pergi? Mekah dah pergi dah, kan? Madinah dah pergi dah. Ustaz teringin nak pergi Masjid Aqsa. Tadi petang tadi ada seorang muslimat, dia kata, Ustaz, saya ni teringin sangat nak pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Duduk di Sungai Buloh di Selangor. Saya sebut, dia pun seronoklah, Ustaz saya nak pergi. Umur saya, Ustaz, boleh ke pergi? Berapa umur makcik? 71 tahun. Boleh makcik, no problem. 101 tahun pun boleh kalau larat lagi. Itu bukan kata 71 muda lagi. Makcik bukan wheelchair, makcik bukan duduk atas kursi roda, makcik boleh berjalan. Tak ada masalah. Okey makcik, boleh. Memang makcik nak pergi, teringin sangat. Makcik nak daftar terus. Tadi 71 tahun petang tadi nak pergi Palestin. Dia nak rasa sangat. Elok. Mekah dah pergi dah, Madinah dah pergi, bila lagi? Medan kita pergi, Bandung kita pergi, Vietnam pergi, Ho Chi Minh, Kemboja, bukan main lagi. Omboi, bergaya. Tapi Palestin tak pergi lagi ni. Oh, rugi. Jangan dengar cerita orang kata perang, oi tak selamat, mati kena bunuh oleh Yahudi. Tak. Siapa kata? Tempat yang kita pergi ni semua selamat, dan kita pergi atas kapasiti ataupun tujuan melancong, sebagai pelancong, bukan sebagai orang yang bekerja. Ingat, pelancong mereka tak buat apa, mereka kena ikut perjanjian, ya, perjanjian yang telah dimerterai, perjanjian Oslo, Darfur dan sebagainya. Yahudi tak boleh bunuh orang saja-saja macam tu. Salah. Itu kita kena faham yang tu. Jadi kita nak pergi Palestin ni sebab apa dia? Nabi Allah sebut alladzi barakna haulahu, tempat yang diberkati. Yang pertama yang disebut kiblat orang-orang Islam adalah Masjidil Aqsa. Kiblat pertama orang Islam. Lebih kurang setahun lebih kita berkiblatkan pada waktu itu menghadap Masjidil Aqsa sebelum Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang Nabi sampai itu, maka disebut dalam hadis kelebihan sembahyang di situ 500 darjah pahala. Pertama, Masjidil Haram 100,000, yang kedua Masjid Nabawi 1000, dan Masjid Aqsa 500. Tak sama kita semayang di Masjid Al-Azim negeri Melaka, tak sama semayang di masjid wilayah persekutuan, tak sama semayang di masjid negara. Tapi semayang di 3 masjid ini, insya-Allah janji Tuhan pahala yang kita dapat, Allahu Akbar. Ya, itu siapa yang minat lah. Ya, yang ada duit tu pun satu juga. Kalau tak ada duit, dengar je lah pun nak kata. Tak ada duit tak apa, simpan sikit-sikit. InsyaAllah 5 tahun lagi Ustaz, saya berazam nak pergi, pun okey dah. Tapi kalau dah ada duit, insyaAllah bulan 10, 24 Oktober sampai 30 Oktober, 8 hari 6 malam, insyaAllah kita akan penerbangan daripada KLA sampai ke Istanbul, Turki, dan kita akan naik kapal terbang Turki Airlines ke Tel Aviv. Masuk airport Tel Aviv terus, insyaAllah kerja pun mudah dan tak banyak soal jawab sangat. Badan pun tak penat. Kalau masuk ikut border Jordan, macam kami bulan 3 baru ni, lebih kurang 4 jam. Oh, lama sangat. Penat kan? Turun bas, naik bas, turun beg, angkat beg. Oh, penat. Terus Tel Aviv, insyaAllah
Siapa yang nak pergi? Ya, harga 7,999, RM1 lagi 8,000 insya-Allah. Ini yang berhajat boleh hubungi saya terus. Nanti akhir saya akan bagi nombor telefon saya. Itu iklan sikit. Masuk balik. Cerita balik tentang apa dia Isra wa Mi'raj, dunia diuji, syurga dinikmati. Maka Nabi SAW beradalah di situ mengimamkan sembahyang yang belakangnya ada 124,000 para nabi yang terdahulu. Nabi diberi keutamaan jadi imam. Nampak? Tu yang kata kita jadi umat Rasulullah akhir zaman ni beruntung, tuan-tuan. Nabi yang lain nak jadi umat Nabi pun tak dapat. Tapi kita ni Allah pilih jadi umat yang terakhir di zaman Nabi SAW. Buat dosa, Allah ampun dulu, dan balasannya kemudian. Allah bagi peluang untuk kita taubat. Siapa tak ada dosa? Tuan-tuan saya, siapa tak ada aib? Tuan-tuan saya, semua kita ni ada aib, semua ada dosa. Tak ada katalah dia ni aku ni maksum. Siapa kata maksum? Nabi saja yang maksum. Kita ni tak tahulah. Yang kata hari-hari bergelumang dengan dosa, ibu-ibu sekalian. Tuan-tuan, yang dosa isteri dengan suami, yang suami dengan isteri, anak-anak dengan mak bapak, jiran pun banyak kadang-kadang dosa dengan jiran. Kita begitu juga, sangka buruk dengan orang, prasangka tak elok dengan Allah. Kata Tuhan tak sayang aku buat semua, Tuhan tak bagi nikmat pada aku minta Tuhan tak bagi. Ada satu sahabat ni, lelaki, dia dapat nombor telefon saya, mana saya pun tak tahu. Nama dia kata, nama saya Hanan Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz, bukan saya nak minta duit pada Ustaz. Ya Hanan, dia kata saya sudah give up dan saya dah macam tak ada matlamat dah hidup ni. Sebab apa yang saya minta Tuhan tak bagi, Tuhan tak makbul. Jadi saya minta hari ni Ustaz jadi saksi, biarlah saya mati hari ni. Dua kali dia hantar WhatsApp dengan saya, dia mengadu, merungut, dia kata dia nak mati lebih baik daripada dia hidup sebab Tuhan tak sayang pada dia. Sampai macam tu ada orang ya. Dia kata Tuhan tak sayang pada dia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ingat kamu seorang je ke hidup di dunia yang jadi macam ni? Kalau ikut Nabi yang katakan Rasul Allah lagilah. Waktu Nabi nak diperjalankan Isra wa Mi'raj, pada waktu itu yang pertama musibah berlaku pada tahun kerasulan yang ke-10. Isteri Nabi Khadijah meninggal. Berturut pula lepas tu tak lama Abu Talib pula meninggal dunia. Dan dalam masa yang sama Nabi diboikot ekonominya oleh puak-puak Arab musyrikin Quraisy. Ekonomi Nabi diboikot. Nabi nak beli barang, mereka tak mau jual. Bayangkan apa Nabi nak makan. 2 tahun diboikot ekonomi Rasulullah. Kemudian yang seterusnya, mereka halau Nabi daripada Mekah. Makna kata mereka tak mau Nabi ni. 10 tahun, 11 tahun bawa Islam, mereka tak terima. Susah Nabi. Akhirnya Nabi pujuk Zaid bin Harisah, jomlah kita pergi ke Taif. Nampak prospek cantik di Taif ni, moga-moga orang Taif boleh menerima dakwah kita, wahai Zaid. Pergi-pergi, apa yang berlaku pula, ditimpa musibah lagi. Rupanya mereka tak terima, mereka baling batu berdarah kening Nabi, mengalir sampai ke kaki Nabi. Yang tadi budak Hanan tadi kata dia macam Allah tak sayang. Ni Nabi kekasih Allah lagi. Takkan Allah tak tahu cerita Nabi? Sabar Nabi, sabar Nabi. Nabi balik ke Mekah. Inilah tercetusnya satu ketentuan Allah memperjalankan sebagai perjalanan hiburan ke atas diri Nabi SAW. Sebab itulah bila kita sabar dengan susah, dengan musibah, Allah nak bagi kebaikan yang banyak. Yakinlah. Jangan merungut. Tuhan tak sayang aku ni. Apalah. Ya, macam-macam dah lah aku ni, anak sakit, kemudian bini pula sakit. Baru lagi anak pertama meninggal, dah anak yang kedua pula meninggal. Itu dia benci dengan Tuhan punya kuasa pula, seolahnya begitu. Jangan.
Begitu juga kita miskin, orang tak bantu, tak bagi duit pada kita, kita kata kita miskin, Rasulullah lagi miskin. Ibu-ibu bapa sekalian, dalam bulan Ramadan pernah Nabi diuji. Ni kata dunia diuji, tidak ada apa nak dimakan di bulan Ramadan, bersahurnya air sejuk. Macam ni lah yang saya dapat malam ni. Ni. Tak ada kopi Redix Mais Cawan, tak ada tuan-tuan ni. Dan tak ada air jagung, air cincau, tak ada. Ni kira okey lah, air sejuk. Tapi lepas ni katanya ada ABC special ice cream. Itu okey lah. Itu sejuk sikit malam ni kan, tengah panas ni. Anak sebutnya, ya tuan-tuan perempuan sekalian, inilah air sejuk. Sahur Nabi. Makan sahur apa dia? Tak ada murtabak, tak ada sate muar, asam pedas Melaka lagi tak ada. Nak sebut itulah sebiji buah kurma bisyiqqin tamrah, dikoyak sebiji kurma, agih pada Aisyah sikit, Nabi ambil sikit, simpan pula berbuka. Sahur hari kedua, berbuka hari kedua, sama air sejuk. Tak ada kopi jantan, tak ada kopi janda, tak ada. Tak ada. Apa pun tak ada. Hari ni macam-macam. Sahur kita agak-agak ada yang setengah macam makan tengah hari. Betul? Ya, macam-macam omelet. Cik, order je. Anak bangun-bangun, mak omelet. Omelet. Mak tom yam. Tom yam buat. Pukul 4 pagi bangun. Concang-concang di dapur. Sahur. Kenyang tak? Kenyang, belahak. Dah macam makan tengah hari. Tu belum cerita berbuka. Berbuka, perkenankan. Takkan makan bubur lambuk. Apa barang bubur lambuk? Special. Kurang-kurang pun ikan bakar, kerapu, semilang, asam pedas, pamanya. Tu yang kira sikit-sikit. Ada lagi yang hebat. Nasi maklubah, kharuf tahu? Kambing biri-biri panggang. Yang tu kegemaran tuan-tuan. Kalau ada lah malam ni, tak ada saya balik. Apa nak buat? Itu nak cerita dia. Makanan berbuka sahur kita, Tuhan je yang tahu. Nabi air sejuk sampai hari keempat. Saya ringkaskan. Selepas zuhur, Aisyah hampir pengsan, lapar dan dahaga, mengadu kepada suaminya, bang, tak tahan. Ibu-ibu sekalian, ni muslimat, orang perempuan tak boleh tak makan lama. Aisyah 4 hari tak makan sebiji buah kurma. Bukan makan sebiji, kita bukan kata sebiji, kurma tangkai Tunisia tu sekali adab, sekotak habis. Silap hari bulan dengan tangkai pun masuk habis mulut. Tu yang kata kita, bukan orang sinilah, di Angola, Afrika ni, jauh ni tuan-tuan. Nabi tak ada sebiji. Sebiji itu dikoyak sikit, boleh makan ke, rasa ke dengan lidah? Cuba tuan-tuan fikir. Lalu ketika itu, lepas Nabi mengadu, Zaid bin Harisah yang riwayatkan hadis menceritakan, turun 2 malaikat di hadapan Nabi, tawarkan, kamu nak makan apa yang special Muhammad? Sahur berbuka hari selanjutnya di Ramadan ini. Yang kedua, aku malaikat yang jaga bukit, boleh aku tukarkan bukit menjadi emas, kekayaan kalau kamu nak. Allah perintah aku turun, maka kami turun tanya kepadamu wahai Muhammad. Apa Nabi jawab? La hadza ma urid. Tak perlu dan aku tak mau apa yang kamu tawarkan. Habis tu apa yang kamu nak ya Muhammad? Aku nak satu sahaja, ridam min Rabbi, yakni keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pernah Nabi didatangi oleh Utbah bin Abi Rabi'ah, wakil Abu Jahal di Mekah. Tawarkan satu jawatan takhta, yang kedua harta, yang ketiga wanita. 3 ni dunia, istilahnya simboliknya dunia, perhiasan. Siapa tak mau kuasa? Ketua kampung pun jadi. Siapa tak mau harta? Siapa tak mau wanita? Jangan. Duit banyak, money can buy everything. Duit banyak ni yang kata wanita. Nak ditawarkan Miss Universe Mekah Arab, apa yang tak ada? Nak lagi cantik di Lebanon. Cantiklah Ratu Lebanon. Arab yang cantik di Lebanon. Di Lebanon. Palestin cantik juga, tapi cantik lagi di Lebanon. Kalau Nabi nak, dia pun boleh cari. Ataupun nak yang macam mana? Nak yang macam Hollywood, ada juga. Angelina Jolie, contohlah. Mariah Carey, kan? Contohlah. Banyak lagi. Madonna, contoh, kan?
Tu yang lagu on the floor tu. Apa benda ke? Siapa nama dia? Jennifer Lopez. Itu on the floor. Oh, cantik lah. Itu yang Hollywood, Bollywood. Hamko hamne suncularo. Untuk melihat tu je lah. Tu yang kata Bollywood. Siapa dia? Aishwarya Rai, Priyanka Chopra, Kajol. Oh, dengan Shah Rukh Khan. Tengok, oh, dia berlakon satu tempat yang cantik kan, di Iceland ke? Oh, cantik Kajol walaupun dah kahwin. Nak lagi di mana nun? Thailand, Tatayang. Oh, cantik. Nak ambil selain daripada Thailand, Indonwood, ada lagi Meriam Belina, Suzana, Nyi Blorong. Ni mungkin orang baru tak kenal, orang lama yang kenal ni. Tu tak mau yang Indonwood, ambil Melayuwood. Cik Ta dah kahwin, tak mau, ambil Nilopa contoh. Itu Cik Ta ada, Nilopa ada, Pasha Sanda, Dejan kan. Itu dia nak cerita dia, Nabi ni nak diberi wanita yang paling cantik, tapi akhirnya Nabi kata dah, bukan itu aku nak keredaan daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teringat bagaimana cerita Nabi Allah Yusuf dengan Siti Zulaikha dalam Quran surah Yusuf. Tuan-tuan boleh baca daripada ayat 21 sampai ayat 51, cerita Nabi Allah Yusuf sampai cerita dengan Siti Zulaikha. Cuma dalam Quran Allah tak sebut nama Siti Zulaikha, cuma Allah sebut isteri kepada pembesar negara Mesir. Tafsirnya dalam hadis pun tak sebut Siti Zulaikha, sebab ada dua nama yang disebut oleh ahli sejarah Ibnu Ishaq. Yang pertama ada kata Siti Zulaikha, yang kedua ada kata dia adalah perempuan yang bernama Ra'il sama dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha memang perempuan yang cantik, isteri pembesar Mesir Al-Aziz. Dan ingat Nabi Yusuf pada waktu itu yang telah dibuang oleh adik-beradik di dalam telaga, lalu dijumpa oleh orang kafilah-kafilah yang berdagang, dan mereka ambil, tengok bayi ni cantik, ya, handsome, lawa, lalu mereka bawa ke pasar dan jual, dibeli dengan harga yang murah. Siapa yang beli? Pembesar Mesir yang bernama Al-Aziz. Bawa balik, isteri dia tengok Al-Aziz, kata comel budak ni, bela. Dan hidup Nabi Yusuf di istana pembesar Al-Aziz di negara Mesir. Walhal daripada mana? Daripada Palestin. Nabi Yusuf, maknya Rahil. Baru ni kita pergi ke makam kubur isteri Nabi Allah Yaqub yang kedua, yang the second, bukan yang first, yang second, yang lahir Nabi Yusuf. Dan yang kedua adik dia yang bernama Benyamin. Dan Rahil ni isteri Nabi Yaqub memang lawa, ibu-ibu sekalian. Sebab itu bila mana dah tengok Nabi Yusuf lawa, cantik, mak dia pun mesti cantik. Kuburnya di mana? Di Baitul Laham. Dan dah menjadi rumah ibadat bagi puak Yahudi hari ini di Baitul Laham. Sebab dia pun dakwa Nabi Yaqub isteri adalah Nabi kami, isteri dia pun adalah kami punya ketua bos. Maka nak sebutnya, akhirnya besarlah Nabi Yusuf. Cerita fitnah berlaku, isteri pembesar tadi Zulaikha berkenan dengan Nabi Yusuf. Dia pun lawa, Nabi Yusuf pun memanglah cantik. Tu yang Nabi naik sampai langit yang keempat, ketuk pintu langit yang keempat. Malaikat tanya, siapa ni? Maka jawab Jibril, aku chief, ketua malaikat-malaikat. Dan katanya malaikat yang di langit keempat, kamu dengan siapa wahai Jibril? Aku bersama Muhammad. Bila dengar nama Muhammad, terus marhaban bi akhi salih wa nabi salih. Itu dia punya jawapan. Apa maksud marhaban bil akhi salih wa nabi salih? Silakan, welcome, masuklah. Bila dengar nama Muhammad terus, sebab depa tahu dah ini utusan Allah. Dan langit keempat, Nabi tengok-tengok siapa dia berada di situ adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Langit pertama Nabi Adam, langit yang kedua Yahya dan juga Nabi Isa. Yang langit ketiga adalah Nabi Idris. Langit keempat adalah Nabi Yusuf. Di situ diceritakan dalam hadis, aku melihat wajah Nabi Yusuf itu pertama kali yang cukup indah cantik.
Sebelum tu Nabi tak, ialah Nabi Rasul sebelum Rasulullah Nabi tak kenal, tapi ditunjukkan di situ di langit yang keempat, rupa wajah Nabi Yusuf alaihissalam memang cantik dan indah. Ini nak sebutnya kecantikan Nabi Allah Yusuf. Itu yang kita titipkan dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, imam-imam doa dalam majlis walimah, Engkau tautkan hati di antara dua mempelai, sebagaimana antara Muhammad Rasulullah dengan Khadijah bintu Khuwailid, dan juga Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Sebab ada pandangan pendapat kata mereka tak kahwin, Siti Zulaikha akhirnya tak kahwin dengan Yusuf. Dan ada pandangan yang menyatakan ahli sejarah sebut Siti Zulaikha berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada pendapat yang menyebut berkahwin akhirnya setelah mana pembesar tadi Al-Aziz mati, maka berkahwin dengan Nabi Yusuf Zulaikha tadi. Allah jadikan dia balik muda, dan balik muka dia tak payah teknik botox, tak payah pakai pembenda kan, rebonding ke pembenda, dah tak payah. Betul-betul Allah jadi original macam anak dara balik. Ceritanya macam tu yang katakan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, dan dapat dua orang anak perempuan daripada perkahwinan Yusuf dengan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Saya nak sebut ni maknanya apa dia? Ini adalah suatu bentuk kita yakin, keyakinan kita, iman kita kepada Allah dan para Nabi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruhnya. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini nak bagi tahu, nak kenalkan. Kenapa? Bila mana kita kenal Allah, Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul, baru hati kita nampak. Kita ni tak ada apa melainkan aku ni dipimpin oleh para Nabi dan juga para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akhir zaman, Nabi SAW. Dan cukup beruntung kita, saya sebut tadi, kerana apa? Kerana Allah beri masa kita untuk bertaubat. Kita buat jahat, besar mana pun jahat, maka besar lagi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ingat tu je cukup. Satu hari sahabat menangis-nangis, ya Rasulullah, aku buat dosa besar, aku takut Tuhan tak ampun. Nabi kata, tak cerita apa jahat yang kamu buat, tak boleh nak cerita terlalu besar ya Rasulullah. Kali kedua tanya, apa dosa yang kamu buat? Tak jawab lagi. Oi, menangis lagi. Besar ya Rasulullah dosa yang aku buat. Apa dia? You tell me. Lebih kurang gitu cakap orang putih lah pula. Lah kali kedua tak dengar, tak mau dengar. Kemudian kali ketiga, you tell me. Apa dia dosa yang kamu dah buat? Maka aku punya dosa ni terlalu besar. Akhirnya Nabi kata apa dia? Dosa kamukah yang lebih besar ataupun keampunan daripada Allah yang lebih besar? Nampak? Tu cara Nabi. Ni yang kita nak sambut nisfu Sya'ban ni lagi berapa hari ni? Hari ni dah masuk dah 8. Berapa hari lagi ni? Lebih kurang dalam 6 hari lagi, tak sampai seminggu. Ingat, antara kelebihan malam nisfu Sya'ban, Nabi sebut dalam hadis Ibnu Asyakir, apa kata Nabi? Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam doa yang tak ditolak oleh Allah, kata Rasulullah. Malam pertama, Lailatun awali min Rajabin. Malam pertama di awal bulan Rajab, doa mustajab, tak ditolak. Malam kedua tak jadi dah, malam pertama. Tapi dah lepas bulan Rajab. Ni yang kedua. Nabi kata walailatun nisfu Sya'ban, malam yang doa, kita minta doa yang tak ditolak. Bermula bila? Tadi maghrib sampailah sebelum subuh, makna sebelum naik matahari. Doalah. Dan di malam tu juga Nabi kata doa yang kita minta keampunan kepada Allah, insya-Allah Allah ampun. Sebab pintu taubat terbuka luas keampunan Allah, melainkan illa ismun syirkun, yakni dosa syirik kepada Allah, Allah tak ampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Itu kita kena taubat nasuha lagi. Dan malam yang ketiga Nabi kata doa tak ditolak, walailatul Jumaat. Malam Jumaat doa tak ditolak oleh Allah, setiap minggu ada. Yang keempat, walailatul Aidul Fitri, malam hari raya puasa. Jangan lupa. Sibuk bakar lemang, ketupat, apa benda, jangan lupa malam tu doa mustajab. Zayyinu a'yadakum bitakbir, kata Nabi. Hiaskan malam raya kamu dengan takbir. Tapi kita silap hari ni tuan-tuan. Malam raya lah main mercun lah, lagi ligat. Ya Allah,
Malam raya lah nak bersembang dengan kawan, makan kacang angin. Yo, malam raya lah macam-macam nak berbual. Dengan saudara tanya cincin beli mana, pakaian ni cantik lah, baju raya, kain kat Dubai ke? Nampak? Walhal malam raya tu, malam elok banyakkan doa, minta macam-macam pada Allah. Doa mustajab tak ditolak. Takbir banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dah tak ada tarawih, ganti dengan takbir. Malam raya ubah tahun ni insya-Allah tuan-tuan ya. Jangan lagi kita buat cara dulu, rugi. Tak ada ibadat malam raya. Bahkan kadang-kadang sampai tak semayang subuh besok. Sebab tidur dah sampai 4 pagi. Sejam je nak bangun. Sampai 10 pagi. Dengar-dengar khutbah dah. Wih, dah nak habis dah semayang. Dia ingat macam hari Jumaat, khutbah dulu, semayang kemudian. Dia pun pergi surau, tengok-tengok, dah habis dah semayang. Kan tadi khutbah. Kan kita ni semayang selepas khutbah. Dia ingatkan Jumaat. Yang jemaah tengok atas bawah, mu ni gila ke ataupun sawan ke apa benda ni? Babi pun tak gila macam ni, kata jemaah. Yang gila ni mu, bukan kami. Raya ni khutbah selepas semayang, after pray. Jumaat before pray. Itu perbezaan raya dengan Jumaat. Oh ya ke? Tu yang kata lalai, sibuk bersembang sampai tak sembahyang subuh, sampai solat sunat muakkad tu hukum Aidul Fitri pun tak sembahyang. Rugi tak? Apa makna raya? Setahun sekali datang, bukan tiap-tiap minggu. Tu nak ingatkan supaya kita nampak tadi. Malam yang keempat, malam mustajab doa. Yang kelima, malam walailatul Idul Adha, malam hari raya haji. Malam hari raya haji pun doa ni tidak ditolak, mustajab. Itu hadis yang Nabi sebut, riwayat Ibnu Asakir. Baik, untuk akhir hujungnya, apa yang saya nak kongsi lagi dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah Nabi naik, yang tempat itu dinamakan sebagai Sidratul Muntaha. Dalam suratul Najmi ayat 13, 14, 15 Allah sebut, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menampakkan Jibril alaihi salam kali yang kedua dalam bentuk asal. Wa indaha Sidratul Muntaha. Di mana? Nun di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Dan di situnya ada syurga Jannatul Ma'wa. 7 lapis langit yang Nabi naik daripada satu langit nak pergi satu langit. Ikut kalkulator yang kita kira tu ya, 500 tahun baru sampai satu langit, nak pergi satu langit. Ukuran akhirat, bukan dunia. Langit kedua, nak ketiga 500 tahun. Langit ketiga nak keempat 500 tahun. Tapi sekadar hanya selangkah borok melangkah sampai dah. Langit yang kelima Nabi Allah Harun. Langit yang keenam Nabi Allah Musa. Sampailah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah di langit yang ketujuh. Nabi tengok Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni setentang dengan Kaabah yang ada di Mekah. Di Kaabah di Mekah orang tawaf, manusia tawaf. Baitul Ma'mur malaikat-malaikat yang tawaf. Betul-betul setentang dengan Kaabah. Memang tak nampak, tengok atas tak nampak. Berapa lapisan langit tu, nak pergi jauh lagi ni. Itulah tempat yang Nabi nampak Nabi Allah Ibrahim. Dan malaikat tawaf di situ 70,000 malaikat sehari. Keluar, mereka tak masuk dah. Ganti lagi 70,000 malaikat tawaf. Kemudian keluar, tak masuk dah. Ganti lagi 70,000 setiap hari. Dan di situ Sidratul Muntaha, Jibril borok tak sampai, Nabi je yang sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menerima tanggungjawab sembahyang 5 waktu sehari semalam daripada 50 waktu. Pahala yang kita buat 5 waktu, Nabi kata khamsah ahya khamsun
5 waktu pahala kamu dapat, sama juga macam 50 waktu. Specialnya kita. Tu pun tengoklah macam mana nak buat 5 waktu pun, aduh, tumbang tak tuan-tuan, tumbang. Tu yang kata di Indonesia dulu kita dengar berita, ya, diviralkan solat tarawih 20 rakaat 7 minit. Bayangkan solat tarawih 20 rakaat 7 minit, agak-agak apa nak baca tuan-tuan? Kalau kita paling ringkas pun, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Kalau boleh ringkas, kalau boleh shortcut, boleh baca perli jubur pa', perli jubur pa', perli jubur pa'. Kalau perli jubur pa' tu pun lebih daripada setengah jam, jangan main. 2 rakaat berapa kali Rabbighfirli perli jubur pa', perli jubur pa'. Kalau boleh baca perli jubur pa', mana boleh perli jubur pa', mesti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'. Dia main ringkas perli jubur pa', perli jubur pa'. Apa benda lah tu. 7 minit semayang tarawih 20 rakaat. Bayangkan macam mana semayang mereka. Baru-baru alham dah dhalin dah. Semayang apa benda ni? Allah, jangan buat macam tu. Tu yang kata tak boleh nak buat 20, jangan paksa buat 8. Tapi bacaan yang sederhana. Kalau boleh 20 semua pakai okey, tak apa, tak ada masalah, buat 20. Kalau dah buat 20 sampai imam jiratan lagi ngam-ngam, dah bunyi ngam-ngam tajwid tak tahu tah benda, waladdallin, 6 harakat wajib dengan sifat istitalah dan ma'arif li sukun 6. Tuan-tuan, bukan boleh main shot-shot dah. Nak kena tajwid, kena cara betul. Kalau tidak, Fatihah tak betul, tak sah semayang, habis semayang. Berapa lama dah semayang tak sah Fatihah. Tu yang ulama qari kata tajwidul Fatihah. Paling kurang tajwid dalam bacaan suratul Fatihah. Jangan main hentam, tak boleh. Ni duk main hentam, al bantayun wal sapuyun wal balunun. Tak jadi. Jangan sia-sia semayang. Tu nak sebut semayang tu elok-elok, tu yang kita nak semayang ni sebab Nabi ambil fardu solat ni yang wajib ni dalam rukun Islam 5 ni, zakat, haji, puasa. Nabi dapat wahyu ni direct dengan Allah. Tu kita tak boleh main-main tuan-tuan. Perbetulkan solat. Kalau kata sah tu sah ni, betulkan saf dulu. Sayyidina Umar Al-Khattab betulkan saf dengan pedang. Kita tak adalah imam buat pedang jenuh, imam nak bantai siapa pula ni? Dah jadi hantuah Melaka ni. Kan? Imam buat pedang. Dia kata aku nak jadi semangat Umar Al-Khattab ni, berbetulkan saf dengan pedang. Umar pegang pedang, raun kanan, habis kanan kiri, stau wa'tadilu sau sufufakum. Imam masa tu yang kata Umar Al-Khattab tegas. Tak ada orang yang berani saf tak rapat nak semayang, semua pakat rapat. Kalau tidak, cucuk dengan pedang, tak melompat kita. Tu pedang cara nak meluruskan saf. Dan waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab nak solat subuh, ketika itulah diterjah oleh seorang Abu Lu'lu'ah yang dikatakan Yahudi. Nampak? Saya kata balik, Yahudi ni yang panggil jahat betul. Sejak zaman Nabi lagi, Umar Al-Khattab dibunuh oleh pemuda Yahudi yang menyamar masuk di dalam saf solat di masjid. Namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, nama pun dah hodoh dah. Dia terekam daripada belakang, diriwayat 18 tikaman yang kena pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab belum lagi angkat takbir, baru memperbetulkan saf. Makna kata apa dia? Belum lagi solat, sudah khusyuknya sahabat. Makna belum semayang lagi dah khusyuk. Apa bukti? Waktu Umar Al-Khattab ditikam, Umar teriak, aku ditikam, dibunuh, barulah sahabat perasan, angkat, kemudian bawa balik ke rumah. Makna kata kalau Umar tak menjerit, sahabat tadi tak sedar, makna kata depa tu macam dah berada dalam solat, walhal baru berada di saf. Kita masih lagi menyembang dalam saf. Ada yang cerita bola-bola macam mana JDT, tak tahulah lingkup kod tahun ni. Boleh lagi cerita bola JDT. Ada lagi yang tanya, semalam nombor naik berapa?
nombor pula ni yang jenis kaki, arba'atun digitun magnum. Itu saya arabkan. Arba'atun 4 digitun nombor, magnum 4 nombor ekor. Itu kalau nak faham lagi lah. Boleh dalam saf tanya kawan, semalam Mapio naik berapa first prize? La ilaha illallah, al-harru wal biru wal kalam al-kalibun summal mangku' wal hayyun. Memang tak ada dalam kamus Arab ni. Malam ni kita belajar sikit ni. Banyak dah saya bagi ni. Haru biru ni, kelam kabut. Memang mangkuk hayun sungguh. Boleh cerita nombor di dalam saf. Sedangkan Umar tadi belum lagi solat, dah khusyuk dah sahabat. Akhirnya sampai rumah, ya, lalu Umar kata, aku belum solat subuh. Jap, aku nak semayang dulu. Kemudian selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar Al-Khattab meninggal, dibunuh oleh Yahudi tadi. Ini nak ceritanya solat, tuan-tuan sekalian, sembahyang. Kajian yang terkini, 85% umat Islam di Malaysia tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Allahu Akbar. 85% tak sembahyang 5 waktu. Bukan sibuk apa sangat, sibuk alat gadget je, sibuk update status Facebook, itu je, bukan ada apa. Kemudian tengok berapa orang like, kemudian tengok apa orang komen. Ya, kadang-kadang makcik umur dah 70 dah update status juga. Ya, pagi ni nak pergi pasar lah, nak cari ikan sikit, tengah hari nak masak gulai lemak, cili padi. Jom, siapa nak makan di rumah, datanglah rumah ai. Ya, hihi, itu dia, hihi dia. Tu. Tengah hari pula, tengah hari ada lagi. Rasa nak pergi shopping mall lah, hang tuah mall ke apa benda, hang jebat mall ni. Jom, kalau siapa yang ada free tengah hari ni, jom kita pergi shopping. Belilah sikit-sikit persiapan nak raya. Tengah hari ha pula. Selang berapa minit kemudian tengok siapa like, siapa komen. Petang pula yang muda sikit nak jogging, nak jaga badan. Allah, tengok hari guruh macam nak hujan pula. Alamak, tak boleh nak jogging lah petang ni, pukul 6 petang pula. Tu pagi hihi, tengah hari petang Dia tengok gelagat ni yang habis tiap-tiap hari ni. Quran tak ngaji lagi, Quran tak pegang lagi. Ikutlah Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Kok kalau nun pun jadilah, nun pun tidak, wow pun tidak. Tuh, ni yang kata apa dia, sakitnya di sini ke apa kan? Aduh, sakitnya di sini. Allah, tuan-tuan, macam manalah kita hari ni dengan Tuhan. Imam Syafi'i satu hari boleh khatam Al-Quran 2 kali. Sayyidina Uthman ibnu Affan satu rakaat witir boleh khatam Quran 30 juzuk. Imam Ibnu Asakir, saya sebut ulama hadis, satu hari boleh khatam Quran sekali. Abu Yahamka di penjara Indonesia 2 tahun di zaman Bung Karno, dia boleh khatam Quran 150 kali within 2 years, 2 tahun 150 kali. Kita tanya balik ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, berapa lama dah dan banyak mana dah muka surat juzuk ain yang kita dah baca dalam Quran? Tak tahulah tuan-tuan. Sebab itulah kita kata masa ni, yang kata Imam Nawawi ni, masa adalah umur kamu adalah hidup. Itulah yang akan dibawa di akhirat kelak. Bukan senang tuan-tuan, akan dihisap umur kita, amalan banyak. Sekiranya kita tidak berusaha dalam tempoh yang sedikit masa. Sekarang saya umur baru masuk my age 44 years old. I tell you, I'm still young and I feel young. Lebih kurang gitulah, 44 tahun. Tapi taklah rasa lambat lagi mati, dan tak rasalah tua sangat. Ada yang malam ni saya nampak dah 104 tahun pun ada, nampak lebih kurang lah kan. Ada yang bawah lagi pada saya, mungkin barangkali muda. Banyak adik-adik anak-anak yang tahfiz. Tapi bila mana menung, renung dan tenung bukan ukuran. Tua dan muda ni boleh bila-bila masa, anytime dijemput oleh malakul maut. Amalan tadi dah nak Ramadan pun tak datang surau masjid. Allah.
sayang umur. Dah bulan Syakban pun tak kenal masjid, tak buat lagi puasa qada, puasa sunat pun tidak, baca Quran pun tidak, nak sedekah pun tidak. Kita baca dalam kitab Durratun Nasihin, ulama sebut antara bulan Rajab Syakban ni sebelum Ramadan, yang pertama kamu banyakkan sedekah, yang kedua kamu banyakkan amalan bangun malam qiyamul lail, yang ketiga banyakkan hadir majlis ilmu, yang keempat kamu banyakkan apa yang disebut lagi selawat ke atas Nabi SAW, yang kelima banyakkan minta ampun taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini persediaan kita nak sambut Ramadan. Kalau tidak, apa yang ada esok di dalam bulan Ramadan sama juga macam tahun-tahun yang lalu. Mula-mula cukup ramai ni, tengoklah besok mana-mana tempat pun malam pertama, ya Allah, sampai tikus pun terkejut terbalik tu. Lipas pun takut tengok. Wih, tak pernah tengok surau masjid banyak ni punya orang. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Itu yang steady sikit. Ada yang tua, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang bunyi macam tu. Oh, semangat Bilal. Ya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu warruh, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Makmum sallallahu wasallam alaihi. Yang ujung tu lagi ramai. Yang ada bunyi malai, sudahnya kuih. Itu pun ada juga. 8 rakaat yang syok. Balun dulu, buah Melaka. Orang Melaka mesti ada buah Melaka. Kalau tak ada buah Melaka, malu company orang Melaka ni. Yang buat 8 balon al-bantayun wal sapuyun wal makanin wal licinin. Ini pun ambil. Itu sebahagian. Malam ni banyak nampak ni. Balon dulu yang buat 20, balik-balik tengok pinggan dengan kelapa. Buah dah tak ada. Apa nak kata? Makan kelapa, pegang buah sendiri. Itu je lah apa nak buat. Itulah cerita dia. Itulah tuan-tuan. Kata 20 taubat, lepas ni aku tak buat 20, aku buat 8. Depa balon sapu dulu. Oh, mana tahan. Mutabak je ketiau semua depa apa yang kami dapat. Nampak? Ini nak cerita, ya. Ini gelagat yang ada di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah lah cuba, ya, sikit-sikit kita buat perubahan. Ya, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini memberi pengertian yang baik, insya-Allah. Kita tak tahu umur kita sempat ke tidak sampai Ramadan. Doa je lah, mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah panjangkan umur kita sehingga bulan Ramadan. Dan insya-Allah, ya, peristiwa Isra' wa Mi'raj ini menjadi satu batu pengukur asasnya untuk kita. Kalau sekiranya Rejab cantik, Sya'ban pun insya-Allah akan cantik, Ramadan lagi berganda cantiknya amal dan ibadah yang kita akan lakukan. Yang penting perbaiki kualiti solat kita sempena peristiwa Isra' wa Mi'raj yang kita sambut, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk perkongsian, ya, ilmu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan, ya, penduduk di sini, qaryah di sini, dan juga, ya, pemimpin-pemimpin yang berada di sini turut sama, ya, dapat mengimarahkan yang dikatakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak ada apa lagi yang kita fikir melainkan kita hanya berhajat dengan rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kaya ke, miskin ke, pangkat ke tidak, apa yang akan dihisap, dihitung oleh Allah tak ada lain melainkan takwa. Itulah perbezaan antara manusia dengan manusia, yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah nak mulia pada takwa, bukan pada pada kedudukan dan juga pangkat ataupun title seseorang. Itu tidak dilihat oleh Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita bertambah sujudnya kepada Allah dan menjadi golongan yang zuhud, tawaduk, tawajuh
Mudah-mudahan Allah merahmati dan meredai dan berkati majlis kita pada malam yang mulia ini. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, dan mudah-mudahan yang lemah kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri, ada minyak yang saya bawa daripada Kuala Lumpur ni, namanya minyak wangi Raihanah Syifa. Minyak wangi ni saya import daripada Dubai. Bukan minyak sini, minyak daripada Dubai, dibuat daripada bunga marjan. Original minyak ni. Dan minyak ni telah disyifa, didoa, dan telah dibaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah oleh yang berbahagia Tuan Guru kita Fadil Ustaz Dato' Ismail Qamus, pengasas pengamal perubatan Islam Malaysia, sama dengan marhum Datuk Dr. Harudin dulu. Minyak ni dah 6 tahun di pasaran seluruh negara, Brunei, Sabah, Sarawak, sampai dah Singapura dan ke Eropah. Ratus ribu botol dah laris macam goreng pisang panas jugalah tuan-tuan. Alhamdulillah. Untuk apa ni? Yang pertama, untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus, termasuk sihir, santau, ain, saka, histeria, macam-macam lah. Ada simptom macam-macam. Ada yang saya baru sebut nama Datuk Ismail Qamus, ada yang menjerit, pengsan di Pahang, di Bera, kemudian di Penang dekat Bertam. Dia dengar baru nama Datuk Ismail Qamus, menjerit, Datuk pengsan. Tapi alhamdulillah, calik minyak ni sedar balik, izin Allah, alhamdulillah elok. Ada yang baru pegang, menggigil, menggeletar. Johor saya ceramah, baru pegang, Ustaz, saya nak muntah lah Ustaz. Tu simptom tuan-tuan, ibu-ibu, ada gangguan. Ada yang di Johor, Skudai, dia punya rumah gangguan seluruh. Ialah satu rumah lah, dia pakai satu rumah, pakai anak-anak dia, family. Apa yang berlaku? Mengamuk jin, hantu yang ada dalam rumah tu mengamuk, bergegar bilik air, dan bahagian siling atap pecah, meletup. Dia takut telefon saya, Ustaz nak buat macam mana? Saya kata, Kak, pakai berterusan. Alhamdulillah elok lah. Itu antara kekuatan, insyaAllah tuan-tuan. Ada di Kampar, Perak, pengusaha kedai kek bakery Muslimat. Setiap kali nak buat kek tepung dia berulat. Allah, ingatkan kita tengok Astro 106 Tok Adi tu, cerita tanah kubur mayat berulat. Ayat tu Tok Adi datang buka kain yang tutup mayat, tengok-tengok ulat keluar daripada mulut, daripada telinga, lubang hidung. Tok Adi pun kata apa dia? Bertenang semua. Kan suara Tok Adi tu. Kalau pukul 12 tengah malam melompat kita dengar tu. Tak berani, bawah ketiak suami duduk. Masam pun masam lah, tak kira. Tu nak cerita. Itu Tok Adi, mayat berulat. Ni tepung buat kek berulat tuan-tuan, ibu sekalian. Dia beli dengan saya, sebulan dia pakai, dia telefon nak repeat order. Saya nak 50 botol. Kak, minum ketelan ni banyak sangat. Alhamdulillah Ustaz, sebulan akak pakai. Tepung akak dah tak berulat. Elok naik gebu, macam kulit akak juga. Bubur dia, gitulah lebih kurang. Nak sebut dengan izin Allah, sihir pun boleh usaha tuan-tuan. Yang santau pun ada, yang kedai tak nampak. Ada orang sihir kedai. Kedai ni buka ke tak buka? Kita tak pernah nampak dah sampai dah ni. Walhal buka hari-hari, tapi orang sihir tak nampak kedai. InsyaAllah pakai minyak ni. Spray keliling kedai. Dah ada dah testimoni. Banyak lagi, ada yang busung perut 3 hari. Pakai minyak ni elok. Busungkan kait dengan sihir. Besar perut, buncit. Orang lelaki, orang perempuan mengandung lain. Ada juga perempuan yang busung, ada. Dan macam-macam lagi yang berkait sihir, yang katakan tadi jin dan sebagainya. Yang kedua, ada lagi yang tak boleh tidur. Setahun muslimat di Ampang, Selangor, setahun ibu sekalian tak boleh tidur malam. Pakai minyak ni. Alhamdulillah Datuk, jumpa Datuk Ismail Qamus, dia kata minyak ni mujarab, saya boleh tidur malam. Alhamdulillah. Yang kedua, untuk anak-anak yang nak buat pelembut hati dan penerang hati. Pakai di badan calik, di badan-badan, dan juga buat mandi. Sebotol ni boleh buatlah 3 kali mandi untuk anak yang nak lembutkan hati, penerang hati, nak exam, nak pergi sekolah. Dan juga untuk yang tahfiz, banyak dah beli untuk menguatkan hafalan, pakai kat kepala. Anak yang nak pergi sekolah pun boleh calik sikit dekat kepala sebelum dia pergi sekolah. Nak tidur pun pakai sendi-sendi badan untuk tujuan niat. Mudah-mudahan anak aku lembut hati, tak melawan, tak derhaka dah pada aku. InsyaAllah ibu sekalian, pakai. Dah ada testimoni dah. Senang Ustaz, bangun subuh senang baca Quran, nak pergi sekolah dah tak susah dah macam dulu. Alhamdulillah. Dan juga untuk anak-anak kecil yang kerap menangis siang malam. Ada, siang malam menangis.
Ya, bukan takat anak, dengan mak anak pun insya-Allah kalau menangis je tengah-tengah malam, tuan-tuan sekalian, calik minyak ni, mudah-mudahan dia mak anak tadi yang menangis tengah malam. Nak macam cincin mah lah, gelang mah, rantai tak dapat, pakai ni insya-Allah. Mak pun diam, tak menangis dah, mudah-mudahan. Silap-silap, bang jom kita buat umrah. Itu pula duit daripada beli mah baik pergi umrah. Yang tu insya-Allah tuan-tuan. Dan ada lagi yang belum jodoh. Ini pun ada testimoni. Saya mula-mula di Terengganu 5 tahun dulu di Kemamang. Belum jodoh. Saya kata cuba pakai. Sebulan dia pakai buat mandi, sebotol 3 kali mandi. Dia telefon saya, ustaz, saya nak menikah dah ustaz. Alhamdulillah ustaz. Oh, ingatkan nak menikah dengan ustaz? Tak lah, dah ada calon lah ustaz. Tu nak cerita dia. Dia buat mandi, dah jodoh dah. Itu yang belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi, tuan-tuan try dah tuan-tuan, mudah-mudahan. Itu. Kalau sebotol tak boleh, 10 botol tuan-tuan beli insya-Allah, mudah-mudahan malam. Cuba ikhtiar. Manalah tahu kok rezeki. Yang ketiga untuk suami isteri, ini pun banyak dah. Ada yang nak bercerai, tak jadi nak bercerai. Ada isteri mengadu, di Shah Alam, staf majlis bandaraya Shah Alam. Ustaz, ya, suami akak ni ustaz, Allah, pagi baru balik lewat, anak tak peduli, akak pun dia tak peduli, sentuh pun tidak. Cubalah kak, saya kata. Dia pun beli 6 botol. Kemudian dia bagi tahu maklum balas, alhamdulillah ustaz, akak pakai pada suami akak dan pada akak sekarang ni ustaz, suami akak dah tak keluar rumah dah, alhamdulillah. Cuma ustaz, akak pula rusing tengok dah tak keluar-keluar apa hal. Itu pula dah. Itulah cerita dia kan. Itu siapa yang nak buat suami supaya baiklah, supaya bukan kita nak buat apa ya, supaya dia duduk di rumah insya-Allah. Itu yang satu. Yang kedua, ada yang suami mengadu, kawan saya Ipoh, saya asal daripada Ipoh Mali Tala Sombong, gitu. Daripada Ipoh, sahabat saya dia cikgu, muda lagi, anak baru seorang dua. Bila seorang dua anak, tapi isteri dah mula dah dingin, pegang tak boleh, tengok tak boleh, jenuh bekerja, tak dapat seminggu pun payah tuan-tuan. Akhirnya dia beli dengan saya, pakai-pakai. Dia kata, ustaz, sekarang saya pula lari, bini pula mengejar. Itu. Jadi siapa nak mengejar dengan laki bini malam ni, bolehlah tuan-tuan. Jangan sampai tak sembahyang subuh pagi besok, sudahlah. Itu. Di Cyberjaya, di universiti, MMU Universiti, ada staf perempuan ngadu, ustaz, ya, suami akak pula tak ada nafsu dah setahun lebih. Allah, pegang tak boleh, sentuh tak boleh, tengok pun tak boleh. Akak tidur atas, dia tidur bawah. Tu nak buat macam mana ustaz? Beli seminggu, telefon balik, apa cerita kak? Akak urut suami akak ustaz, daripada kepala sampai kaki, urut habis ustaz. Apa berlaku? Bangun suami akak ustaz. Lepas bangun, dia qadaknya balik setahun lebih, lega akak. Itu kira rezeki akak lah, nak sebut je. Itu pula cerita dia. Dia di Cyberjaya, alhamdulillah. Ada lagi masalah di Singapura, mati pucuk, bukan pucuk ubi. Pucuk ubi boleh makan tuan-tuan ibu sekalian. 6 tahun mati pucuk, dengan izin Allah melompat balik orang tua tu. Itu dengan izin Allah, alhamdulillah. Tu adik Kedah pun telefon 3 tahun Ustaz, ya, Pak Long mati pucuk, melompat balik orang tua tu, alhamdulillah lah Pak Long, dengan izin Allah. Banyak lagi, itu testimoni nak sebut. Dan yang keempat, untuk ini untuk general umum, mana-mana anggota badan yang sakit, urut, sapu, gosok boleh, daripada kepala sampai kaki. Ya, alhamdulillah. Migrain, sapu kat kepala, resdung, sedut boleh, sapu dekat hidung. Ada yang mata nak operate, muslimat di USJ, ya, dia pakai minyak ni je, doktor mengesahkan normal mata dia, tak payah nak operate. Tidak, 5,000 kena operate. Tapi jangan masuk dalam mata, atas bawah, ya, jangan masuk dalam, sapu dekat atas bawah mata, keliling macam tu je. InsyaAllah, mudah-mudahan. Perut sakit, buasir dah ada dah di Sungai Petani Kedah, testimoni. Kebas kaki, luka, ya, kencing manis dan sebagainya. Cubalah ikhtiar. Ini sebahagian daripada usaha ikhtiar kita, alhamdulillah. Sampai yang stroke, lumpuh tangan dan sebelah badan di Sungai Siput, Perak, dengan izin Allah sembuh. Yang tu. Dan baru ni di Lumut, muslimat yang kena fibroid. Ni bukan orang lelaki punya penyakit, orang perempuan, fibroid. Ulang-alik Hospital Seri Manjung, Lumut, 3 tahun tak selesai masalah ibu sekalian. 3 tahun dia pakai ni, tak sampai 3 tahun. Tapi bukan sebotol, lebih 20 botol diguna minyak ni. Alhamdulillah, fibroid dia hilang. Doktor mengesahkan normal balik. Rezeki dia. Di Perlis, isteri rawat suami yang penagih dadah, minyak ni dia mandikan, ya, sebotol buat 3 kali mandi, salib pada badan-badan. Suami dia tak menagih. Dan yang kak seronok, bila dia tak tinggal solat ustaz, alhamdulillah. Itu pun ada juga.
Dan kalau dalaman tu akhirnya, kalau dalaman kanser yang ialah stage 4 ke, yang teruk sangat, yang serious critical, ataupun hati teruk dah musnah, ya, paru-paru pun dah teruk, demam terlalu panas, buat minum titik dalam air, jangan banyak, setitik dua, insya-Allah. Batu karang pecah, ada satu haji di Shah Alam, batu karang pecah 10 botol dia amal. Dia kulim kedah, hati paru-paru dia rosak pun 10 botol dia amal. Alhamdulillah. Itu yang saya sebutkan. Banyak ya, khasiat tu sebagian lah ya. Siapa yang nak beli untuk tadi ya, dengan macam-macam tujuan dan khasiat, saya nak sebut insya-Allah dengan izin Allah, niat yang baik, mudah-mudahan kita usaha, manalah tahu jumpa penawar di malam ni. Sebotol harganya RM30. Sebab daripada Dubai ni bukan minyak Maidin, tak mainlah minyak Maidin RM2 ni. Ni minyak daripada Dubai, buat daripada marjan, bunga-bungaan marjan. Original. 130, beli 2, promosi malam ni saja 250. Beli 4 100. Jadi eloklah beli 4 botol sekali, takut tahun depan pula baru nak jumpa balik tuan-tuan. Bukan sedap ni. Jadi siapa yang tak ada duit, cari benda hari surau, jangan sapu duit surau, sudah. Itu je lah nak beritahu. Pantang jangan langkah, jangan masuk botol ni ke tandas. Ingat sekali lagi, pantang jangan langkah, jangan masuk botol ni ke tandas. Kita pakai masuk tandas tak apa, botol kena letak luar. Jaga kesucian doa ayat Quran yang telah dibaca oleh tuan guru kita Datuk Ismail Qamus. Saya pengasas dengan Datuk dan 6 tahun dah, alhamdulillah ya, mujarab tuan-tuan, banyak dah testimoni yang saya dapat. Itulah yang saya nak sebut. Yang pertama. Yang kedua, sahabat saya dia bawa naskah Quran untuk tujuan wakaf pada arwah yang telah meninggal dunia. Mungkin ada malam ni orang nak wakaf ya, ataupun fikir di mana aku nak wakaf. Malam ni insya-Allah sahabat saya dibawa Al-Quran untuk diwakaf, satu naskah RM30. Lebih-lebih lagi ni Syahban ni, mudah-mudahan pahala sedekah kita banyak sampai pada arwah ya. Ada sikit lagi siapa berhajat, satu naskah RM30 wakaf ya. Ada nama, tulis nama arwah, insya-Allah mudah-mudahan selagi dibaca Quran tersebut pahala sampai kepada arwah yang kita niat tadi insya-Allah ya. Selepas main isyak nanti boleh kita dapat nanti di mana sahabat saya? Di belakang pun ya. Di sini juga nanti ada meja, tuan-tuan boleh dapatkan minyak Rehana Syifa dan juga naskah Quran yang sahabat saya bawa ya tadi. Wallahu a'lam. Dan saya sebut tadi untuk ke Palestin, bagi warga orang Melaka yang nak pergi ya, boleh hubungi saya 012 270 1066 di talian 012 270 1066 ya. Tempat terhad hanya 2 bas sahaja, lingkungan 100 orang. Ni pun nak penuh dah satu bas ya. Tak lama lagi ni, bulan 10 lepas daripada raya haji insya-Allah ke Palestin, package 7,999 ya, 8 hari 6 malam insya-Allah ya. Saya jamin seronok dan ziarah ke Masjid Aqsa, pahala pun dapat, ibadat pun dapat, pengalaman yang cukup menyeronokkan insya-Allah ya. Makan pun lazat. Itu tanyalah siapa-siapa sahabat sini yang dah pergi insya-Allah bersama dengan kami Intifadah Travel. Hubungi saya Ustaz Halimdin. Saya sekali lagi saya sebut 012 270 1066 dan daftar cepat bersama dengan deposit 1,000 ya. Insya-Allah kita booking tempat, kemudian kita akan bayar bakinya ya, mungkin daripada sebulan ataupun ya, sebulan lebih sebelum berangkat ke negara Palestin dalam pada ziarah ke Masjidil Aqsa, bumi Palestin, bumi Anbiya. Wallahu ala qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan membaca surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا